أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barisan pimpinan masjid, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita rapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah pada pagi ini, walaupun dalam keadaan hujan yang lebat, ya, Allah izinkan sekali lagi untuk kita sama-sama hadir menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Bukannya mudah tuan-tuan dalam keadaan nak pergi masjid pun waktu subuh, ya, dalam keadaan ngantuk, apatah lagi disulami dengan hujan yang lebat. Ini satu alasan yang kukuh untuk tidak ke masjid. Saya datang tengok di mana orang ini boleh buat kuliah lagi di mana orang. Rupanya alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan lebat ini baru berhenti, ya, hampir 1,5 ya masjid ini. Maka tahniah kepada tuan-tuan. Ya, bukannya mudah untuk dapat sampai tahap begini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya daripada kecil sampai sekarang, ya, masjid ni antaranya yang ramai para ustaz, para ulama. Ya, kalau di tempat lain tuan-tuan nak cari imam pun susah. Masjid kita imamnya hafiz, ya, 2 orang hafiz. Ya, kalau masjid lain jarang dapat begitu. Masjid yang orang hafiz ni biasanya masjid daerah, masjid negeri tu biasa. Masjid kampung jarang. Kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat penceramah-penceramah kuliah, kebiasaannya kebanyakannya orang di sini. Ya, adalah 2-3 orang jemput di luar. Tapi sebelum ni orang di sini satu. Kalau tempat lain tuan-tuan harapkan satu je, itu pun kalau ada. Semuanya dalam jemputan di luar. Kerana apa? Kerana tak ada di situ, tak ada orang yang berkemahiran untuk mengajar. Maka alhamdulillah, ya, tempat kita daripada dulu hingga hari ini masih lagi berterusan. Zuriat-zuriat orang-orang yang menghafal Quran, ya, zuriat-zuriat anak-anak yang belajar kitab, belajar alim, belajar agama. Ya, maka terus subur di tempat kita ini, dan dia menjadi satu trend atau satu ikutan. Ya, satu ikutan. Tidak pelik di tempat kita ni Masjid Batu 10 orang yang menghafal Quran, tidak pelik. Ramai di kalangan anak-anak kita. Boleh kata dan lebih daripada 20-30 orang daripada keluarga di sini, anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Apatah lagi yang belajar agama, belajar alim, belajar kitab dan sebagainya. Maka ini satu rezeki yang Allah berikan kepada, ya, kampung kita dan bumi yang kita pijak ini. Mudah-mudahan ia terus barakah, ya, atas mungkin doa-doa para alim ulama dahulu, atau mungkin daripada pembinaan masjid ni yang seikhlas ni,
Ya, bukan kerana untuk manusia atau untuk kita memperlihatkan keindahannya, bahkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah barakah dan keberkatan daripadanya, insya-Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, tahniah kerana masih lagi mengimarahkan masjid dengan majlis ilmu, dengan solat berjamaah, tuan-tuan, ya. Tetapkan dalam diri kita sebelum kita ini bertemu dengan Allah, Allah berikan kita konsisten istiqamah dalam kita solat berjamaah, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita membaca Al-Quran, berzikir, berselawat. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, alhamdulillah kita ibadah dalam keadaan tenang, tiada gangguan. Ya, tak ada orang halang pun kita datang. Tak ada orang halang pun kita masuk masjid. Tak ada orang halang pun banyak mana kita nak ibadah. Tetapi kalau kita mengimbau kisah-kisah para sahabat dahulu, ya, kalau dalam keadaan mereka nak ibadah pun, tuan-tuan, dicela, bahkan diejek dan diperlakukan supaya mereka ini tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan dalam konteks hari ini kita lihat, tuan-tuan, saudara-saudara kita yang berada di Palestin, mereka nak ibadah, mereka nak hidup dalam keadaan sempurna, mereka juga nak melakukan apa jua aktiviti dalam keadaan yang tenang, tetapi mereka ini dihalang, mereka ini dihujani dengan peluru-peluru, mereka ini dalam keadaan ketakutan walaupun di dalam rumah mereka sendiri dan dalam negara mereka sendiri. Bahkan mereka nak ibadah pun dihalau, bahkan, tuan-tuan, disepak terajam. Walaupun begitu, tuan-tuan, mereka masih bersemangat. Dalam keadaan mereka memakmurkan masjid, mereka masih lagi bersemangat untuk mereka ini memperjuangkan agama. Ya, maksudnya bahawa Masjidil Aqsa itu bukan untuk rakyat Palestin sahaja, bahkan umat seluruh dunia. Maka, tuan-tuan, mesti ada dalam diri dalam hati kita ini, ya, sikap untuk membantu, mendoakan saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memusnahkan kaum-kaum yang hendak merosakkan Islam. Kerana apa? Mereka ini memang tujuan dan matlamat hidupnya untuk mereka melihat Islam ini di bawah dan mereka itu di atas. Muslimin, hadirin, ya, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam jilid yang ketiga, dalam bab bersifat pemurah serta berbelanja perkara-perkara kebaikan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam beberapa hadis lagi kita akan habis dalam bab ini dan kita akan masuk jilid yang keempat. Ya, tuan-tuan, kitab ini mempunyai 6 jilid. Ya, kita baru dah habis 3 jilid, kita akan, insya-Allah, panjang umur kita akan sambung lagi dengan jilid yang seterusnya. Dan mudah-mudahan, ya, berapa ribu hadis yang Imam Nawawi susun di dalam kitab ini, paling kurang, tuan-tuan, kita pernah dengar. Ya, kalau tak hafal pun pernah dengar hadis ni. Ya, dalam kitab ni hampir 1000 lebih hadis Imam Nawawi susun dalam hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi pedoman, ya, kepada kita dan menjadi ikutan apa yang Nabi sebutkan. Hadis yang seterusnya, ya, hadis ini agak panjang, saya baca matannya dahulu. Wa an Abi Kabsyah Umar bin Sa'd an Mari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihinna wa ahadikum hadisan fahfazuhu wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu qala ma naqasa malu abdin min sadaqatin wa la zulima abdun mazlamatan sabara 'alayha illa zadatullahi 'an izza wa la fataha abdun baba mas'alati illa fataha Allahu 'alayhi baba faqri aw kalimatin nahwaha wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu qala
Innamad dunya li arba'ati nafar, 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li malan la'imtu bi'amalin fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbatil manazil wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wa la 'ilman fahuwa yaqul law anna li malan la'imtu fihi bi'amali fulanin fahuwa niyyatuhu ruhuma sawa'un rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis berkaitan dengan 4 golongan yang Nabi sebut, yang mempunyai harta, mempunyai ilmu dan harta, kemudian mempunyai ilmu tak ada harta, kemudian mempunyai harta tak ada ilmu, kemudian tak ada dua-dua, harta tak ada, ilmu pun tak ada. Bagaimana keadaan mereka ini dalam hidupnya dan apa balasan atas apa yang mereka perolehi. Daripada Abu Kabsyah Umar, Abu Kabsyah nama gelaran, wa an Abi Kabsyah tu gelarannya. Nama sebenarnya Umar bin Sa'di Al-Mari. Nama sebenarnya Umar bin Sa'di Al-Mari radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang mendengar? Iaitu Umar bin Sa'di Al-Mari. Nama gelarannya Abu Kabsyah. Aku bersumpah, Nabi sebut, aku bersumpah 3 perkara dan aku akan menceritakan kepada kamu semua satu hadis. Semua satu hadis, maka hendaklah kamu menghafaznya. Nabi nak cerita, kemudian Nabi kata, beritahu kepada sahabat, kamu ingat 3 perkara, kamu hafal. Maka kita dengar tuan-tuan, kalau tak hafal pun kita boleh ingat dan boleh faham, sudah memadai. Apa dia? Yang pertama, tidak akan kurang harta seseorang kerana bersedekah. Ini yang pertama. Kita kena ingat, Nabi kata, aku ceritakan semua ni dan kamu hafal. Nabi beritahu pada siapa? Pada sahabat. Dan saya membacakan matan hadis ini dan kita dengar, paling kurang kita ingat dan kita faham, sudah memandang. Yang pertama, tidak akan kurang akan harta seseorang kerana bersedekah. Itu yang pertama. Dan kita yakin apa yang Nabi sebut, kalau kita sedekah, kita infak, kita wakaf dan sebagainya, tidak akan kurang. Siapa? Janji Nabi. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sebut, Nabi janji, pasti tidak akan berlaku kefakiran. Yang kedua, tidak dizalimi akan seseorang lelaki, seseorang lalu dia bersabar, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Tidak dizalimi akan seseorang lalu dia sabar. Adanya dia kena zalim, kena fitnah, kena apa juga perkara yang menyebabkan dia ini perlukan kesabaran yang tinggi. Maka bila dia melakukan begitu tuan-tuan, maka Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dalam Quran sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama kita. Pastinya di sana tuan-tuan kita lihat siapa yang dizalimi hari ini, iaitu saudara-saudara kita di Palestin. Mereka sabar atas kezaliman yang dilakukan oleh puak kufar, maka mereka akan mendapat kemuliaan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Yang ketiganya, tidak membuka seseorang hamba pintu permintaan, melainkan Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan ataupun kalimah yang seumpama dengannya. Maknanya apa? Tidak minta sesuatu atau tidak meminta-minta. Nabi sebut, kalau seseorang itu meminta, melainkan Allah akan membukanya untuknya pintu kemiskinan. Makin banyak dia minta, tuan-tuan, makin dia miskin. Makin minta daripada dulu sampai sekarang asyik minta. Tuan-tuan akan lihat, dia tidak akan senang dan tak akan kaya. Ramai tak kita lihat contoh, tuan-tuan, banyak. Ramai, tuan-tuan. Kita lihat daripada dulu mak ayahnya minta bantuan. Habis mak ayahnya dah tua, anaknya pula sambung minta bantuan. Habis anaknya sambung cucunya pula. Dan apa Nabi sebut ni? Nabi sebut apa? Tidak membuka seseorang hamba pintu permintaan kalau dia minta, melainkan Allah akan membukanya untuknya pintu kemiskinan. Bila kita dengar begitu, takut nak minta, tuan-tuan. Bukan untuk keperluan. Saya sebut ni, dia minta, dalam hadis sebut, dia minta keperluan yang dah ada atau dah cukup, tetapi nak lebih daripada orang lain. Maka ini akibatnya dia akan menjadi miskin, atau dia tidak akan mencukupi penghidupannya sampai bila-bila. Ini keadaan yang mana? Ini 3 keadaan yang disebut. Tidak akan kurang akan harta seseorang kerana bersedekah. Yang kedua, tidak dizalimi akan seseorang lelaki bila mana dia bersabar, melainkan Allah akan menambah kemuliaan kepadanya. Yang ketiga, jangan kita meminta-minta. Kalau kita meminta-minta, Allah akan membukakan untuknya pintu kemiskinan ataupun kalimah yang lain seumpama dengannya. Ini, tuan-tuan, ingat 3 perkara ini. Dan Nabi menyatakan lagi, dan aku menceritakan kepada kamu satu hadis, maka hendaklah kamu menghafaznya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, sabda baginda lagi, sesungguhnya dunia ini adalah untuk 4 golongan. Dunia untuk 4 golongan. Yang pertama, iaitu orang yang dikurniakan harta dan ilmu, lalu dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, mengeratkan hubungan silaturahim, dan mengetahui bahawa dia mempunyai hak terhadap Allah. Maka inilah semulia-mulia darajat, dan semulia-mulia darajat. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dia mempunyai, ada 4 golongan ni. Yang pertama, dia mempunyai harta, kaya, tuan-tuan. Kemudian mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama. Kemudian, tuan-tuan, digunakan harta dan ilmu itu untuk menambahkan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Makin bertambah hartanya, makin dia ini dekat kepada Allah. Makin bertambah ilmunya, makin dia takut kepada Allah. Kemudian golongan atau orang ini juga mengeratkan hubungan silaturahim kerana harta dan ilmunya. Digunakan hartanya untuk membantu saudara maranya yang kesusahan, maka akan mengeratkan, tuan-tuan. Kalau kita ni ada saudara di kalangan kita, saudara mara yang susah, kalau kita beri duit, tuan-tuan, untuk bantu dia, pasti dia akan ingat kita. Pasti. Itu saudara mara. Bukan saudara mara pun akan ingat, apatah lagi saudara mara. Maka ini, tuan-tuan, akan mengeratkan. Dia akan rasa belas dan kasih kepada orang yang susah, di kalangan keluarganya, dan orang yang mendapat bantuan itu juga dia akan ingat saudaranya yang membantu dia.
Kemudian apa tuan-tuan? Dan mengetahui bahawa dia mempunyai hak terhadap Allah. Maksudnya ada kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan atas harta dan ilmu yang dia perolehi. Ini golongan pertama. Yang lagi tersebut, ingat, maka inilah semulia-mulia darajat. Bila dia mempunyai harta, mempunyai ilmu, kemudian digunakan dengan perkara-perkara tadi, dan disebut dialah semulia-mulia darajat dan seorang, dan maka inilah semulia-mulia darajat. Paling baik itu. Kemudian Nabi menyatakan lagi, dan seorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan, ini golongan kedua, tetapi tidak dikurniakan harta, sedang dia mempunyai niat ikhlas, lalu dia berkata, sekiranya aku memiliki harta, nescaya aku lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan itu. Niat dan pahala kedua-duanya adalah sama.